Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudara yang hormati sekalian, saya ingin mengulas Ramalan Ekonomi Malaysia 2021 dan kenyataan itu menambah kegusaran kita dan mempersoalkan cara dan sikap kepimpinan kerajaan, khususnya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengemudi negara dalam saat kita hadapi kemelut politik, ekonomi dan COVID-19. Sebab itu dalam pertimbangan kita, tanpa pertanggungjawaban, apa yang selalu kita ungkapkan sebagai democratic accountability, yang boleh dilakukan sebahagian besarnya oleh parlimen, media, civil society, perkara ini tidak akan mampu dikendali kerana tidak ada yang mungkin mempersoal baik angka ataupun dasar. Kita tengok umpamanya sepucuk surat 23 Januari 2021 yang ditulis oleh Eurochamp, EU, Malaysia Chamber of Commerce and Industry. Mereka menyatakan tentang hasrat kerajaan untuk meneruskan ataupun dengan keputusan menutup atau sekatan penuh selepas 4 Februari. Surat itu menunjukkan pada satu mesyuarat bertarikh 22 Januari lalu di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Dan mengenal kerana apa? Kerana dikenal pasti sektor utama yang menyebabkan penularan wabak COVID-19 adalah sektor pembuatan. Nah, kalau ini yang menjadi pertimbangan kerajaan, maka mengapa harus ditetapkan PKP itu menyeluruh di kawasan yang tak terlibat? Itu yang pertama. Keduanya, kalau ini berlaku dan dikenal pasti, dan mengapa kluster ini tidak diberikan tumpuan untuk tindakan yang tegas untuk beberapa ketika. Menutup sepanjang ketika itu menyebabkan pengangguran, hasil pengeluaran negara, produktiviti semua terkesan dan terjejas. Saya tidak mengusulkan begitu kerana saya menyerahkan kepada kepakaran terutama bidang kesihatan untuk menentukan bagaimana langkah yang paling berkesan yang dapat dikendalikan. Keputusan kerajaan memantau menguatkuasa SOP itu kadang-kadang tidak konsisten. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut, kadang-kadang masa cuti-cuti diberikan kelonggaran luar biasa, kemudian 2 minggu berikutnya kita dapat lonjakan jumlah kerana kecuaian kita menetapkan suatu keputusan yang konsisten dan tetap dan tegas. Senarai surat Eurochamp itu, EU, Chamber of Commerce, termasuk Shaw Committee yang sepatutnya dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Ini masalah bila ada apa yang kita sebut sebagai keangkuhan kuasa, the arrogance of power. Umpamanya cadangan kepakaran kesihatan dalam jatuh kuasa. Itu dibuat setahun yang lalu. Tidak dipedulikan kerana mereka rasa mereka cukup wibawa. Begitu juga cadangan tentang pemusatan kawasan kluster dibangkitkan, tapi diketepikan. Tapi ia hanya mengesahkan sekarang bahawa apa yang dilakukan, walaupun kita tak dapat nafikan beberapa ciri atau tindakan positif yang saya akui, baik dari segi penambahan peruntukan, penambahan jumlah staf,
dan beberapa langkah-langkah termasuk PKP dan langkah-langkah keselamatan lainnya itu membantu, tetapi kerana tidak ada kenyataan yang tegas, jelas, menyebabkan orang lebih resah. Kenyataan Menteri Kewangan sejak 22 Januari itu memang entah maksud dia mengelirukan, tetapi nyata percubaan membodohkan rakyat. Sentiasa ulang kenyataan bahawa ekonomi ini Malaysia menjadi tarikan. Kita tahu jumlah pelaburan asing di ASEAN yang bertambah, terutama ke Indonesia, Vietnam dan juga ke Thailand. Malaysia dan Singapura, Malaysia dapat dari satu kajian 5% sahaja. Tetapi Menteri Kewangan kata kita masih merupakan destinasi pelaburan yang paling menarik. Saya tak tahu dia rojok kitab mana, tetapi tentulah ia mengelirukan dan tidak berlandaskan kepada fakta. Jadi tanpa kenyataan ini dan pengakuan bahawa di antara sebab merebak menularnya adalah kerana pilihan raya Sabah. Itu kita tak boleh nafikan. Jangan kita cuba tutup. Saya tak tahu umpamanya sekadar nak menyalahkan sesiapa, tetapi kenyataannya ialah bahawa di antara punca merebak menularnya di negara kita adalah kerana keputusan untuk menyegerakan pilihan raya Sabah, dan pada ketika itu dia masih dalam kenyataan penafian, state of denial. Jadi saya merasa perlu kita menegaskan bahawa pelanjutan hal ini tanpa suatu kesediaan kerajaan membawa anjakan daripada pendekatan lama akan membebankan rakyat. Kita lihat terlalu banyak masalah yang dihadapi. Yang pertama, pengangguran yang mencecah hampir 1 juta orang. Yang kedua, kalau yang bekerja dengan upah setengah gaji atau diberi cuti dan tentunya membebankan. Yang ketiga, golongan B40, golongan yang rata-rata kelompok yang jauh lebih miskin, masalah warung, gerai, dah riuh rendah bantahan barulah tambah 2 jam. Kerana perancangan yang tidak teliti dan tidak mengambil kira pandangan dan keresahan dan kegelisahan rakyat. Bahawa yang diumumkan juga ialah tentang darurat. Darurat ini memang sudah saya tegaskan bagaimana kerajaan mengatakan ini seolah-olah kerana COVID-19. Belanjawan pun tidak ke arah COVID-19. Baik kita bantah keras peruntukan staf politik tambahan jasa, KPKT dan sekarang Dewan di Paguh yang menjadi viral itu kerana kalau benar kita nak selesaikan masalah COVID-19, bantu rakyat yang susah. Tak payahlah umpamanya kita harap semata-mata kesediaan NGO atau parti-parti politik atau kita turun bantu. Itu tanggungjawab kita, mesti kita teruskan. Tetapi mengapa ratusan juta ini boleh bocor dan boleh dialihkan dalam keadaan rakyat susah? Jadi oleh demikian kita syukur alhamdulillah kerana majoriti ahli parlimen dari kedua-dua pihak, perbankan dan kerajaan, telah secara bertulis mengutuskan warkah untuk pertimbangan ke bawah duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Kerajaan belum menjawab, tetapi hanya memberikan suatu analisa, tanggapan bahawa seolah-olah kita pertikai keputusan agung. Ini pun suatu helah, tidak jawab soalan, tetapi cuma nak berselindung di balik di sebalik istana negara. Itu saya dah jelaskan dalam
warkah saya kepada Yang Pertuan Agong, mungkin saya jelaskan, mohon ihsan dan kebijaksanaan. Hari ini saya bercadang untuk mengeluarkan fail affidavit di mahkamah untuk membantah keputusan menggantung Parlimen kerana ada hujah perlembagaan yang membolehkan Parlimen bersidang sementara darurat dijalankan. Jadi untuk fail ini saya tidak sentuh soal darurat kerana soal darurat telah kita kebukakan untuk pertimbangan Yang di-Pertuan Agong. Yang kita akan failkan hanya untuk sidang Parlimen. Jadi untuk dia juga tidak memberi ruang kepada orang-orang yang cuba cari helah alih pandangan supaya kononnya kita ini nak bertelagah atau bercanggah dengan keputusan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Saya percaya pihak istana akan juga dapat meneliti dan tidak mudah untuk dipermainkan dalam simpang siur dan sepak terjang politik. Itu jangan dicampur keputusan dan kebijakan serta kebijaksanaan istana. Terima kasih. Yes, ada soalan? Ya. Kesatuan perguruan kebangsaan ya. NUTP pemberian 150,000 komputer riba kepada pelajar. Ya, saya setuju sebab bila kita sebut online, kita sebut kemudahan pembelajaran menurut digital teknologi ini, ia hanya menjadi slogan kerana tidak memberi kesan. Ya. Saya lihat bukan saja di sini, juga di barat. Ya. Pendidikan sekarang, kalau sekolah swasta, maknanya yang mampu, di kalangan yang mampu, itu berjalan hampir seperti biasa. Kalau belajar online pun hampir semuanya punyai laptop. Tapi untuk orang miskin di bandar dan desa, apalagi pedalaman Sabah dan Sarawak, ini masalah yang besar. Oleh demikian, peruntukan diumumkan oleh Menteri Kewangan cukup, tapi tak sampai-sampai. Ya. Ke mana perginya? Jadi oleh itu saya menyokong gesaan Persatuan Perguruan NUTP kerana mereka lebih ma'arif tentang masalah yang dihadapi oleh mereka dan pelajar-pelajar. Penglibatan KSN dalam mesyuarat Majlis Presiden Perikatan Nasional. Ini saya cuba bagi nasihatlah kepada KSN. KSN itu mewakili perkhidmatan awam, pejabat awam, ya, kemuncaknya. Jadi walaupun mungkin diarah oleh Perdana Menteri, KSN patut memberi penjelasan untuk beliau hadir ya, dalam majlis PN, ya, bukan kerajaan, Perikatan Nasional. Itu tidak selari dengan ketetapan serta peraturan untuk pejabat awam. Saya nak coba, kalau jawapannya apa salahnya? Baik, dalam mesyuarat PH akan datang, saya nak jemput KSN untuk beri taklimat. Kalau kata dia boleh, ini mungkin dia dah tukar peraturannya. Tapi kalau setakat sekarang, saya pun kenal Tan Sri Suki, KSN, dan saya rasa elok diperbetulkan supaya imej, kewibawaan, kredibiliti pejabat awam itu tidak terjejas sebagai memihak kepada mana-mana pasukan politik. Hari ini genap setahun negara mencatat kes COVID-19. Bagaimana komitmen yang diberikan petugas barisan hadapan? Umumnya kita bersyukur kepada Allah SWT daripada Yang di-Pertuan Agong sehinggalah ketua kampung, pengulu dan penggawa, guru dan pimpinan politik, masyarakat,
semuanya merasa mengucapkan penghargaan, terima kasih. Bukan saja mereka dalam menjalankan tugas, tapi pengorbanan mereka dan risikonya. Jadi dalam kenyataan-kenyataan kita, baik di parlimen atau di luar parlimen, senantiasa mengatakan bahawa harus ada pendekatan, dukungan, bukan saja semangat tetapi bantuan kepada Barisan Hadapan. Dan ini telah pun dilakukan sebahagiannya, dan saya juga secara peribadi, pihak keluarga, parti dan masyarakat ucapkan jazakumullah khairan kathiran, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara. Tetapi pandangan Barisan Hadapan pun patut didengar. Ini masalah kita mendoakan dan terima kasih kepada mereka, tetapi nasihat mereka, jagalah kawalan, pembatasan atau jarak sosial, jangan adakan majlis-majlis ramai, sentiasa pakai pelitup mulut atau muka sebahagiannya. Jadi ini harus juga diikuti. Jadi kalau tidak, kalau rakyat rasa terima kasih, hargai, doa, kemudian kita lakukan segala pelanggaran peraturan ini, akan akhirnya membebankan tanggungjawab Barisan Harapan. Ada lagi soalan? Ya, ini wanita selongkar tong sampah dengan anak di sisi. Saya tak tahu sama ada gambar di sini ya. Video itu saya ingat. Ya. Jadi ia satu cabaran kepada kita semua. Negara makmur, pemimpin-pemimpin kita semua keadaan terkawal. Wang diumumkan itu puluh-puluh bilion. Kadang diulang. Jadi kita ulang daripada belanjawan, diulang projek yang sama, tambah sama, orang duk ingat bulan sudah 15 bilion, ini 70 bilion, tak betul. Kita kena tengok dari keseluruhan daripada pengumuman masa belanjawan sampai sekarang. Tapi tak mengapa hal itu, cuma ia harus menginsafkan kita semua ya. Bukan saja menteri-menteri, tapi kita juga bahawa ada tanggungjawab yang kita harus sempurnakan ya. Ini realiti. Tak mungkin kita dapat terima kenyataan negara yang makmur dan menteri-menteri yang ramai, gaji-gaji yang besar, tetapi rakyat kebuluran. Tak ramai, tetapi gambar ini cukup menyayat hati. Saya harap diviralkan untuk menanam kesedaran kepada kita. Bantulah sekadarnya untuk jiran kita dan karya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. I would like to take this opportunity to give a quick response to the Malaysian Economic Outlook announced on the 24th of January 2021. Now, the Malaysian government's muddled, inconsistent response to COVID-19 directly reflects the poor leadership of the Prime Minister and his team. It proves conclusively that the country desperately needs a more accountability and transparency, although I use this phrase, democratic accountability, in the form of parliamentary oversight and not less of it. On a January 23rd letter by Eurocham, EU Malaysia Chamber of Commerce and Industry, to its members stated, among other things, that the Malaysian government may announce a shutdown, strict lockdown, immediately after the 4th of February 2021. The letter
referred to a meeting hosted by MITI on the 22nd of January. And explaining to the industry representatives that the Ministry of Health has identified the manufacturing sector as the main source of COVID-19 spread in the country. Now, these are troubling questions raised in the manner the government is handling this pandemic. First, if there is an admission by the government that the majority of COVID-19 spread is taking place in the foreign worker community and in the worker dormitories, under what pretense does the government believe that the current MCO, which does not specifically close down those camps and sectors, can successfully reduce the spread of COVID-19? Now, there is no clarity. Leaving highly contagious sectors open serves only to prolong the MCO period at the expense of millions of Malaysians who are doing their best to slow the spread. Second, we are now almost exactly 1 year into the onset of the global pandemic and the beginning of MCO in Malaysia. The high spreading of in foreign worker dormitories has been a known risk factor for half a year. And how MCO violations are taking place in these dormitories. Now, there must be adequate supervision and enforcement on these companies and these dormitories. There are adequate resources on the part of the government to mobilize and monitor. Unlike Singapore, which moved to implement mass testing in its migrant workforce population, Malaysia continues to drag its feet on this fundamental and largely achievable step. The Eurosham letters validates the feeling many Malaysians have expressed that the government's COVID-19 response is perpetually month behind the curve based on the sum total of learning that's informed more capable responses in other countries. Thirdly, recent statements from the finance minister have suggested that the current MCO will not have a major impact on the economy. This is totally misleading, and to me, to an extent, in terms of macroeconomic and pronouncements, clearly irresponsible. Because many sectors, including construction and manufacturing, are affected. If a full lockdown is anticipated on February the 4th, and the basis of imposing a full lockdown is already known at least on the 22nd of January, then the optimistic statements by the Ministry of Finance is clearly flawed and unreasonable. Nothing more than lies and obfuscation. Investor confidence stems from consistency and sound execution of good public policy, as well as adherence to the rule of law. The government's handling of the MCO, especially since its outbreak after the Sabah elections, has been utterly disorganized and inconsistent. Now, without evidence to the contrary, we can assume that investors will reach the same conclusion
that we and many Malaysians already have. The government has no clear plan and cannot function under current complex and chaotic situation. Its main concern is prolonging its tenure in power at the expense of the economy and our democratic institutions, now through its use of emergency regulations and declaration. I asked the question that for a government comprising of 72 ministers and deputy ministers, operating in an emergency state, why are we unable to prevent the spread or a more effective measure, or implement a more effective measure? And why is there an utter failure with this large group of ministers in dealing effectively with this pandemic? I think this is the time for the government to dig deeper into its pocket and help corporations, SMEs, the poor, the unemployed, and thus effectively deal with the ramifications of this pandemic. Mass testing must be implemented and paid for, or at least partially subsidized by the government. Last year, the PN government dodged and delayed Parliament multiple times to avoid facing the possibility of a challenge to its non-existent majority. This year, the PN government wishes to avoid Parliament again, hiding behind an unnecessary emergency declaration. The result will inevitably be the needless and prolonged sufferings of the Malaysian people. That's why we appeal to the Yang di-Pertuan Agong to rescind the order of emergency, and today I'll file an application to the court on behalf of PH and member and the opposition to insist ensure that Parliament be allowed to continue. Its constitutional provision is clear. We are not in this application, we are not dealing with the issue of emergency per se, because the Constitution provides for adequate remedy for Parliament to continue to function regardless of the state of emergency being proclaimed. Let us work together in dealing with the issue of COVID-19 effectively, at the same time deal with the bread and butter issues of the Malaysians through an economic impetus and economic recovery that can be sustained. Terima kasih.